saya ingin menjelaskan kepada semua rakan-rakan YB Wong Chen yang mana kami di sini di Seri Panglima, ya, yang mana kami sebenarnya baru saja memulakan gerak gempur menghubungkan ukhuwah antara komuniti setempat di Seri Panglima. Dalam between 2 tahun dalam pandemik, baru kami wujudkan apa yang ada di sini. Sebenarnya bukan kuantiti yang kita cari sebenarnya, tuan-tuan dan puan, bukan kuantiti sebenarnya. Sikit yang penting solid, ya. Sikit yang penting solid. Dari sikit itulah akan membantu ianya besar sehari ke sehari ke sehari. Jadi apa yang kita dah sedia maklum, anda semua dapat lihat, saya mewakili Abang Madi sendiri melihat banyak perubahan-perubahan yang berlaku di dalam kawasan Seri Panglima. Khususnya di sebelah ni, gerasi besar ni, kontena yang ada ni. Juga sumbangan daripada YB Wong Chen, satu tepukan bergemuruh. Kita ada tempat, ya? Kita ada tempat untuk kita menghimpunkan seluruh penduduk-penduduk untuk menjalankan program aktiviti ukhuwah, yang mana itulah yang diperjuangkan juga oleh YB Wong Chen kita, iaitu komuniti harus bijak, komuniti harus dalam keadaan yang cukup selesa. Jadi PRU dah datang, tak berapa lama, hanya tinggal 8 hari lagi. Saya tahu YB Wong Chen penat, tapi anda dapat lihat dekat belakang sana, longkang pun dah siap hasil daripada Mr. Kenneth. Mana Mr. Kenneth? Mr. Kenneth dan juga YB Wong Chen. Kita bagi Kenneth dulu siap dekat sebentar. Okey. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Saya rasa sebentar lagi kita akan adakan gotong royong. Seperti yang saya cakap tadi, jangan gusar hati, jangan susah hati. Kuantiti tidak menjaminkan solid, ya. Slowly kita climb, slowly kita panjat. Begitu juga apa yang berlaku pada YB. Sebelum ni kita lihat fenomena berubah daripada setahun ke setahun. PRU juga berubah daripada setahun ke setahun. Dan akhirnya YB Wong Chen mengekalkan dengan majoriti 90,000 majority, yang mana saya sempat selidik melihat, apabila melihat YB Wong Chen ni, dia cukup agresif, dia cukup aktif dalam komuniti setempat. Dia perjuangkan individu dan juga grup-grup, yang mana beliau membantu daripada situ. Kerana itu beliau sampai ke hari ini, beliau dapat mempertahankan, dan kita mendoakan agar beliau terus mendapat mandat dan mempertahankan di kawasan Subang. Okey, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan YB untuk memberikan sepatah dua ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Saiko, Encik Madi, kawan-kawan kita di Panglima ni, ya. Bagi saya pilihan raya lah, pilih siapa pun boleh. Bagi saya isu dia ialah tentang adakah kita turun padang, ada masa tak untuk rakyat-rakyat kita lah, ya. Dalam tema ni saya memang ahli Parlimen baru. Dulu Gobind Singh, betul tak masa ni? Dalam 4 tahun lebih ni, 2 tahun dah hilang masa Covid. Dan 2 tahun yang kita ada tu, kita dah cuba sedaya upaya untuk turun padang, jumpa tuan-tuan semua. Tapi kawasan saya ni memang besar. Dia 69 square kilometer, ya, daripada Sunway di PJS sampai ke Puncak Jalil, sampai ke sini. Jadi penduduk pun ramai, 480,000 orang, ya. Apakah matlamat kita sebagai ahli parlimen atau kerja kita sebagai ahli parlimen? Turun padang tu sebenarnya 10% saja, tuan-tuan dan puan-puan, ya. 90% kerja kita sebenarnya memang di parlimen. Sebab di parlimen kita bukan adun, ya. Adun tu YB Engzian, kita bukan kaunselor. Kaunselor tu kena. Kaunselor tu kena jaga kawasan sini, adun kena jaga Selangor. Kita jaga Malaysia. Jaga Malaysia maknanya apa? Ekonomi kita paling penting. Yang paling penting kebanyakan penduduk lah. You tak kira sangat siapa you sokong pun, asalkan gaji kita naik, harga barang kita turun. Jadi isu-isu ekonomi adalah isu yang terpenting dari segi kerja saya. Saya memang dah, kita bagi laporan tu, ya. Kalau boleh tu nanti tuan-tuan puan-puan semua yang ada di sini, kalau boleh tu ambil lah sikit bagi pada kawan-kawan kita yang lain, jiran-jiran kita, tolong bagi laporan saya. Kerja saya memang international lah. Saya ni sebenarnya telah diundang ke negara-negara luar, Norway, England, pergi ke Nepal pun ada, Indonesia, Thailand, South Korea.
Kerja kita lah untuk memastikan negara Malaysia ni ada kawan-kawan rakan-rakan perdagangan yang penting. Sebab dengan ada perdagangan antarabangsa, kerja-kerja kita, factory kita, perusahaan kita ni semua boleh jual benda-benda Malaysia dan kita boleh beli benda-benda mereka. Jadi itu sebenarnya kerja ahli parlimen. Kerja ahli parlimen melihat dasar, membuat diplomasi, trade diplomasi. Bagi saya ekonomi lah. Sebab Parti Keadilan Rakyat itu bos besar saya, Datuk Seri Anwar, dan bos kecil saya, Rafizi Ramli. Dia minta saya untuk buat kerja tentang ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa. Jadi itu fokus utama saya. Saya menghabiskan lebih kurang 40-50% masa saya sebagai ahli parlimen. 10% belum pada, sorry ya. Main bola boleh lah, nanti kita buat order sini. Okay? Tapi 50% perdagangan dan ekonomi. Yang balance 40% itu kewangan. Kewangan maknanya budget kerajaan. Tuan-tuan, puan-puan, hidup susah kita, senang kita is dependent kepada isu ekonomi. Ya, kalau ekonomi buruk, kita tak boleh naik. Kalau kewangan negara jahat, tak buruk juga, kita tak boleh naik juga. Jadi kewangan negara ni sekarang, tuan-tuan, puan-puan, saya nak cerita sikit. Dia memang nampak complicated, tapi sebenarnya pada asasnya senang. Katakan Encik Madi main kat sini. Saya tanya Encik Madi ya. Encik Madi masih kecil ke dah besar? Dah besar? Okey, dulu kerja apa? Kontraktor. Okey, dulu kontraktor. Katakan kontraktor setahun tu boleh untung berapa? Tahu tak payah takut sebab income tax ada sini. Kita tak banyak, kita pun tak dikit-dikit lah. Lebih kurang Apa pun RM10,000 setahun. setahun dalam RM100,000 ada. 100,000 lah. Okey. Katakan Encik Madi ya, dia kerja setahun ni, dia kontraktor. Dia successful ni. 100,000 pendapatan dia setahun. Pendapatan ya. Bersih lah. Bersih ke bersih? 100,000 setahun. Ya, jual tu berapa? Jualan tu berapa? 200,000, 300,000. Okey. Pendapatan dia 200,000 setahun. Bersih tu dia punya kira lah. Okey. Pendapatan dia 200,000 setahun. Kerajaan Malaysia pendapatan dia berapa? 250 bilion setahun. 250 bilion. Dengar 250 bilion. Pendapatan kerajaan itu apa? Income tax. You makan benda, makan mi, beli benda, you kena import tax, export tax, income tax, corporate tax. Dia hantar semua. Hasil kerajaan 250 bilion. Hasil Encik Madi 200,000. Hutang kerajaan, dengar, hutang kerajaan 1 trilion. Maknanya dia pendapatan 250, tapi dia hutang 1,000 bilion. Ya, 1 trilion. Maknanya 4 kali ganda. Kalau Encik Madi, dia dapat 200,000 setahun lah, jualan dia, bukan bersih tau, bukan yang untung. Jualan saja 200,000. Tapi kalau kita bersamaan dengan kerajaan punya hutang, dia ni berhutang 800,000 sekarang. Tuan-tuan. Itu keadaan fiskal ataupun keadaan kewangan negara. Pendapatan dia penuh RM1, dia hutang RM4. 10,000 dia dapat, dia hutang 40,000. Oleh itu tuan-tuan perempuan, hidup kita di Malaysia ni memang susah. Yang kita panggil ni B40. Ya? B40, berapa juta orang tahu B40? Malaysia ni 30 juta orang, betul tak? 30 juta orang. B40 maknanya 12-13 juta orang hidup susah. Di kawasan ini memang banyak kita B40 lah. Betul tak? Betul. Kalau kerajaan ada duit, dia boleh tolong. Tapi tengok, hutang dia 4 kali ganda dia punya jualan. Hasil dia 4 kali ganda hutang dia. Jadi duit tu pergi mana? Duit negara kita. Ya Encik Madi ya. Encik Saiful, dia mungkin lebih aktif, dia boleh lebih fokus. Dia lebih knowledge tentang perkara ini. Okay? Hutang negara terlalu besar, ya, terlalu besar. Jadi kalau hutang negara terlalu besar, kerajaan keluarkan duit tu lebih kurang 40 bilion setahun untuk bayar interest rate. Bayar faedah saja, bukan bayar pokok, brother. Dia tak ada duit nak bayar pokok, setiap tahun bayar faedah saja.
Kalau Encik Mahdi buat bisnes, jualan dia 200,000 setahun, dia hutang bank 800,000, dia bayar pokok, mati ya. Dia tak payah makan lah. Ini bukan kata untung tau. Jualan saja dia kena makan, dia kena beli beras, anak dia kena makan, pergi sekolah. Itu keadaan kerajaan. Tetapi kita semua tahu, minyak di Malaysia ni, Petronas, oil Kelantan lah, kita Kelantan. Orang Kelantan cakap dia belana, tak habis. Banyak sangat. Ha? 200 tahun pun tak boleh habis. Tuan-tuan puan-puan, 200 tahun Petronas, minyak kita, gas kita tak boleh habis 200 tahun. Jadi kenapa kita banyak B40? Kenapa sekarang pada tahun ini M40 dah susah jadi B60, setengah M40 jadi susah jadi B60. Jadi tuan-tuan puan-puan, pada pilihan raya ini tolonglah sokong saya ya, bukan sebab saya bagi kabin, bukannya saya buat repair di kawasan sini. Sokong saya sebab saya pakar ekonomi ya, sebab saya tak rasuah, saya buat kerja, saya tak malas. 4 tahun, 5 tahun ini saya cuma 1 hari tak ada di parlimen. 100%. Cuma 2019 1 hari saya tak pergi. Sebab tu you tengok laporan saya 97% attendance. Tak malas. 1 hari itu saya di mana? Saya di New York, di United Nations. Dipelawakan oleh negara Great Britain, UK. Hantar pada saya sampai ke UN untuk berceramah sikit tentang isu development. Hantar saya ke parlimen sebab saya pakar ekonomi, pakar kewangan, tak rasuah, tak malas, dan juga ada reputasi international. Reputasi international untuk buat kerja yang betul. Bila kita turun sini, you tengoklah, saya ni orang cincai lah. Ya? Tapi di 1 hari, dalam seminggu tu, jumpa orang duta-duta besar Amerika, duta besar Rusia, duta besar China, Taiwan. Itu kerja saya. Kena pakai kod cantik-cantik, kena pakai tie. Tapi bila saya turun pada tuan-tuan puan-puan, itu buat kerja juga. Simple. Ya? Simple. Jadi tolong beritahu kawan-kawan kita di Parlimen ni dan juga kawasan-kawasan yang dekatan sini, kalau boleh tu ambil banyak sikit kita punya leaflet, laporan kita, bagi pada kawan-kawan. Kucing pun minat sangat. Ya? Okey, itu saja ucapan saya. Terima kasih banyak. Kita buat sikit gotong royong, boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih. Kenneth, you want to say something? Kenneth. Kejap. Tak apalah, saya tak nak melengahkan masa sangat. Saya cuma nak ucapkan terima kasih kepada semua yang turun hari ni lah untuk join program gotong royong ni. Dan terima kasih juga kepada YB Wong Chen dan pihak penganjur lah, Encik Mahdi, Encik Saiful dan the team lah. Terima kasih semua, terima kasih. Okey, buat kerja main. Nak makan tak? Dah okey, main. Kesian dah nak bagi YB kerja. Banyak lah. Kita faham. Kita ambil grup foto dulu boleh? Kita dah lah, pada.